Sambutan gilang gemilang di Terengganu tahun ini, dan pagi ini saya nak perkenalkan tamu di studio yang berbahagia Dr. Haji Muhammad bin Jusoh yang merupakan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu. Terima kasih Doktor sempat pagi ini datang daripada Terengganu ke KL. Hari AIDS Sedunia memang satu acara yang kita nanti-nantikan Doktor, untuk dalam hasrat untuk memberikan kesedaran, nak memperbaiki atau mengurangkan lagi statistik, ataupun nak memberikan satu lagi bagaimana perspektif bagaimana kita boleh memberi perubahan dalam situasi sekarang. Jadi untuk tahun ini Doktor, boleh kongsikan sedikit apa perancangan ataupun persiapan yang giat dijalankan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia TV1 yang telah menjemput saya pada pagi ini untuk bercakap tentang sambutan Hari AIDS Sedunia 2013 peringkat kebangsaan. Sebagaimana yang kita tahu, sebenarnya Hari AIDS Sedunia ini disambut setiap tahun pada 1 Disember di seluruh dunia. Dan tujuan sambutan ini sebenarnya diadakan adalah untuk memberi kesedaran pada orang ramai secara berterusan tentang bahaya dan implikasi penyakit HIV dan AIDS, serta langkah-langkah pencegahan dalam mengekang penyakit ini dari terus merebak. Bagi tahun ini, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu telah diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari AIDS Sedunia 2013 peringkat kebangsaan bersama dengan Majlis AIDS Malaysia. Dan majlis perasmian sambutan ini akan diadakan pada 2 Disember 2013 pada jam 10.30 pagi di Stadium Gawang Badak, Kuala Terengganu. Dan kami amat bertuahlah kerana yang amat bahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansur akan merasmikannya pada majlis tersebut. Tema tahun Doktor ya, menuju SIFA. Kalau boleh kita perjelaskan lebih lagi, apa yang matlamat ataupun menuju SIFA itu dalam konteks apa? Jadi tema sambutan Hari AIDS Sedunia pada kali ini adalah menuju SIFA ataupun Getting to Zero, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Joint United Nations Programs on HIV/AIDS ataupun kita ringkasnya UNAIDS. Untuk tempoh 5 tahun daripada tahun 2011 hingga 2015, di mana tema ini dipilih untuk dijadikan tema setiap tahun. Tapi bagi Malaysia, kita telah memilih satu slogan tambahan, iaitu ke arah SIFA kematian berkaitan AIDS. Di mana slogan ini adalah merupakan salah satu daripada 3 perkara menuju SIFA berkaitan HIV/AIDS, iaitu yang pertamanya kita nak menuju SIFA jangkitan HIV baru, mana kita tak nak ada jangkitan baru HIV dikesan. Yang kedua, menuju SIFA diskriminasi, di mana kita tidak ada diskriminasi antara pesakit-pesakit AIDS ini. Dan yang ketiga ialah menuju SIFA kematian berkaitan AIDS. Jadi kita telah pilih ke arah SIFA kematian berkaitan AIDS kerana kita rasa slogan ini relevan pada masa sekarang, kerana dengan teknologi masa terkini, dengan rawatan-rawatan kaedah yang terkini, dan dengan rawatan ini kita dapat reverse, membalikkan tanda-tanda AIDS ini, dan secara tidak langsungnya boleh meningkatkan tahap kesihatan dan juga jangka hayat mereka yang menghidapi HIV. Bila sebut tentang diskriminasi Doktor, masih lagi ramai yang takut. Walaupun kita dah bagi macam-macam maklumat mengatakan bukan begitu mudah sebenarnya kita nak dapat HIV, tapi masih lagi ada stigma tu. Secara realistiknya, macam mana Doktor lihat kita boleh menuju ke arah SIFA ni? Jadi kalau memang betul lah, kita diskriminasi ini memang susah untuk kita hilangkan, sebab diskriminasi ini berlaku di mana-mana, dan kita kalau boleh kita cubalah supaya mereka-mereka yang mempunyai HIV dan AIDS ini diterima dalam masyarakat, diberi sama rata dalam segala aspek, dari segi sosialnya, dari segi pekerjaannya, dari segi aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Sebab itulah kita mengadakan kempen-kempen ini yang tujuannya untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat keseluruhannya dalam komuniti dan sebagainya, supaya mengetahui sebenarnya
apakah itu HIV dan AIDS dan bagaimana jangkitan ini berlaku dan sebagainya. Situasinya sekarang di Malaysia, bagaimana kalau doktor boleh kongsikan sedikit statistik barangkali? Sejak tahun kes pertama dikesan, HIV dikesan pada tahun 1986 sehingga bulan September tahun ini 2013. Kementerian Kesihatan telah merekodkan sejumlah seramai 100,843 kes HIV dan 19,979 kes AIDS di seluruh negara. Dan daripada jumlah tersebut 16,165 telah meninggal dilaporkan, dan sekarang ini kita ada sehingga 2013 ini kita ada seramai 84,678 orang yang hidup dengan HIV. Jadi alhamdulillah kita dapati bahawa trend HIV dan AIDS di negara kita ini telah menunjukkan penurunan hasil daripada pelbagai aktiviti pencegahan dan kawalan yang kita telah lakukan sejak tahun 1986. Kita nampak penurunan yang agak besar, doktor, ya. Tapi kalau dari segi pihak kementerian, apa yang doktor lihat langkah-langkah yang giat dijalankan supaya yang membawa kita kepada penurunan statistik ini? Pemerhatian doktor sendirilah. Saya rasa apa yang kita buat sekarang ni, kita banyak menjalankan aktiviti pencegahan dan kawalan yang kita buat, di mana kita menjalankan berbagai-bagai aktiviti daripada sebelum lahir anak tu sampailah kalau dewasa kita menjalankan aktiviti. Contohnya salah satu, kita sebelum berkahwin kita dah buat screening perkahwinan, di mana kita di mana-mana mereka yang ada kita buat test untuk menentukan bahawa mereka ini free daripada HIV ataupun yang ada HIV itu kita bagi kaunseling dan sebagainya. Itu yang pertama dah kita mulakan. Kita ada program juga kalau ibu mengandung, kita buat screening kepada ibu mengandung tentang HIV dan sebagainya untuk memastikan bahawa ibu mengandung itu tidak menjangkiti dan tidak menjangkiti anak yang dikandung. Jadi kita dah bermula banyak, dan aktiviti-aktiviti lain yang kita jalankan juga bersama dengan program-program lain. Contohnya kita mengadakan klinik metadon zampanya. Kita ada NSCP program ataupun program pertukaran jarum dan syringe dan sebagainya. Itu yang boleh menyebabkan berlakunya penurunan kes yang kita rasa dapat menurunkan. Doktor, pecahan 3 menuju SIFA. Salah satu tu menuju SIFA terhadap diskriminasi. Tapi kita tahu kalau nak minta kerja kena ambil ujian darah untuk HIV test. Nak kahwin pun kena ada. Jadi mungkin di situ ada juga yang nampak macam, dari situ pun dah nampak mereka ni dikenal pasti. Jadi macam mana kita nak membetulkan persepsi ni bahawa ini untuk kebaikan dan mereka yang tampil untuk ujian ni tidak akan diketepikan ataupun dianaktirikan? Sebenarnya apa yang kita buat screening ini bukan kita nak menghalang mereka. Contohnya kalau perkahwinan, bukan kita nak menghalang mereka daripada kahwin. Itu bukan tujuan kita sebenarnya. Kita screening adalah tujuannya untuk kita kata mengesan dan memberi kaunseling dan bagaimana kita nak mencegah supaya partner kita tu tidak akan dijangkiti. Sebenarnya kita mencegah daripada berlakunya jangkitan pada orang lain. Kena bagi ilmu betul-betul. Bagi ilmu cukup-cukup supaya pastikan mereka ini tidak mendedahkan ataupun menjangkiti orang lain. Itu tujuan utama kita, bukan kita nak menghalang. Kalau dia nak meneruskan perkahwinan, kita nasihatkan bagaimanakah perkahwinan itu harus dijalankan supaya tidak menyebabkan partner dia atau dijangkiti HIV. 2 hari bulan Disember sambutannya, pasti sekarang tengah persiapannya sibuk dijalankan sekarang. Apa antara aktiviti yang disusun untuk 2 hari bulan ni, doktor? Sebenarnya pada 2 hari bulan adalah hari kemuncak untuk sambutan. Tapi sebenarnya kita bagi menyampaikan pesanan dan maklumat yang berkaitan dengan HIV ini kepada ramai, kita telah bermula aktiviti ini pada 30 November. Di mana pada 30 November tu kita ada satu program, banyak program hanya padamu, bersama mereka yang mengidap HIV. Dan kita akan adakan pada malamnya di Hotel Primula Kuala Terengganu. Itu hari pertama pada 30 hari bulan. Pada hari kedua, iaitu pada 1 Disember 2013, pada jam 2 petang kita mengadakan forum perdana berkaitan dengan HIV dan AIDS. Dan pada 1 hari bulan juga kita mengadakan pertandingan futsal pada 1 Disember daripada pagi lagi sampai ke petang, dan turut disertai oleh artis-artis Riba Merah. Artis-artis Riba Merah ni terdiri pada Cik Fahdin Ahmad,
Dayan Nofaizah, Bob AF, Najwa Latif dan Aaron Aziz. Jadi artis-artis River Merah ni akan bersama-sama menyertai program futsal pada hari tersebut dan memainkan peranan dalam bersama kita, termasuk mengadakan pertandingan futsal bersama jemputan kita akan adakan. Dan seterusnya pada 1 dan 2 bulan kita akan mengadakan juga pameran-pameran pelbagai agensi di tempat yang kita kenal pasti. Dan pada 2 hari bulan itu ialah hari kemuncak. Daripada pagi lagi kita ada aktiviti di mana persembahan artis bermula pada pukul 8.30 pagi. Dan diikuti dengan perasmian pada pukul 10.30 pagi. Dan seterusnya disambung dengan persembahan artis pada hari tersebutlah sehingga ke petang. Jadi mana 3 hari lah, 30 hari bulan, 1 dan 2 hari bulan kita adakan berbagai aktiviti ini bagi memberi bagi saya lah. Dan di samping itu kita juga mengadakan pertandingan fotografi dan menulis sajak peringkat negeri Terengganu, di mana kita melibatkan pelajar-pelajar IPT lah di negeri Terengganu sebagai aktiviti sampingan terhadap sambutan tersebut. Dan kita akan beri hadiah lah pada mereka ini pada banyak cukup lengkap lah semua aktiviti yang kita jalankan. Lokasinya lagi sekali, Doktor? Di Stadium Guang Badak. Parking banyak, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi datang bawa keluarga semua untuk boleh belajar sebanyak mungkin. Terima kasih, Doktor. Kami ucapkan tahniah dan juga selamat maju jaya untuk program yang akan berlangsung ni. Jangan lupa kalau di Terengganu 2 Disember sama-sama kita meriahkan sambutan Hari AIDS Sedunia.